Okey, untuk soalan ini, soalan dia cakap berapakah isi padu air yang perlu ditambah? Kan, berapa banyak air yang kena tambah kepada 5.6 gram kalium hidroksida untuk memperoleh 0.2 mol desimeter padu larutan kalium hidroksida. Okey, daripada soalan ni, kalau kita biasa buat, kita tahu benda ni ialah mencari kepekatan. Sebab unit mol desimeter padu ni adalah unit untuk kepekatan. Okey. Dalam buku teks ada muka surat 158. Okey, dalam tajuk kepekatan larutan aqueous, ada dua rumus yang dia bagi dekat situ. Tolong buka 158 kepekatan larutan aqueous untuk tengok rumus untuk mencari kepekatan. Okey. Satu dia guna jisim, satu lagi dia guna mol. Tolong rujuk buku . Okey, so apa yang dia buat adalah dia ambil kalium hidroksida. Kalium hidroksida, KOH. Dengan jisim 5.6 gram. And then dia tambah dengan air. Cumanya kita tidak tahu berapa banyak air yang ditambah supaya kepekatan larutan ini adalah sebanyak 0.2 mol desimeter padu. Okey, so sekarang soalan suruh tanya berapa banyak air ni yang kita letak ni. Supaya kita dapat kepekatan 0.2 mol desimeter padu berdasarkan kepada banyak ni kalium hidroksida 5.6 gram. So ini kehendak soalan. Okey. Ada beberapa masalah di sini. Yang pertama sekali adalah penggunaan unit. Kalau kita tengok, dia 5.6 gram, dia guna unit gram. Kan, kalium hidroksida tu, jisim dia. Tapi dia minta kepekatan 0.2 mol desimeter padu. Tapi kepekatan dia sini dia guna unit mol. Maksud dia apa? Kita kena tukar dulu gram ni kepada mol. Barulah kita boleh jalankan operasi. Tidak boleh jalankan operasi kalau tidak sama dia punya unit. Okey, berdasarkan kepada buku teks muka surat 158, rumus untuk mencari kepekatan menggunakan mol adalah macam ni. Okey, kepekatan dalam unit mol desimeter padu sama dengan bilangan mol bahagi dengan isi padu larutan. Okey, dalam unit dm3. Okey, so ini yang kita mau cari sekarang. Yang soalan suruh cari ni adalah this one. Isi padu larutan. Berapa banyak air yang kita letak dalam tu. Okey. Bilangan mol kena cari daripada 5.6 gram. Kena tukar pergi bilangan mol dulu. Okey. So step pertama adalah tukar dulu unit 5.6 gram tu kepada bilangan mol. Okey, step pertama tukar jisim KOH kepada mol KOH. Step pertama supaya kita boleh masukkan dalam rumus ni. Kalau tidak boleh masuk sebab tidak sama unit. So berdasarkan kepada bab 3, macam mana mau cari bilangan mol? Mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, jisim tiada masalah. 5.6 gram. Jisim molar perlu dicari. Okey. Tapi masalah dia, kalau kita tengok dekat sini, dalam soalan ni dia tidak bagi tahu pun apakah formula molekul untuk kalium hidroksida. Jadi ini adalah pengetahuan am kamu. Macam cikgu bagi tahu, ada beberapa formula molekul untuk asid dengan alkali yang kamu kena tahu. Kan? Mana tahu tiba-tiba dapat soalan macam ni dia tidak bagi. Maka kalau kita tidak tahu formula kimia untuk asid ataupun alkali tersebut, payah kita mau jawab soalan ini. Okey, contohnya kalau HCl, asid hidroklorik. Asid sulfurik H2SO4. Asid nitrik HNO3. Natrium hidroksida NaOH. So benda-benda macam tu tolong pergi ulang balik dan tengok semula. Okey, so jisim molar untuk KOH. Jisim molar untuk kalium hidroksida KOH. Okey, tengok dekat sini dia bagi apa dia? K dia bagi 39, O16, hidrogen 1. Jadi kita masukkan nilai saja. K
39 tambah dengan O, 16 tambah dengan 1. Okey, jawapan dia 56 gram per mol negatif 1. Ini dia punya jisim molar. Ini barulah kita boleh masukkan dalam kita punya formula. Okey. So, masukkan dalam formula jisim daripada soalan dia bagi sudah 5.6 gram. Jisim molar daripada pengiraan kita 56 gram per mol negatif 1. Kan? So, gram ni kita boleh potong. 5.6 bahagi 56, kita dapat 0.1 mol. Jadi, kita dapat sudah berapakah nilai mol untuk 56 gram. So, daripada sini, apa yang kita tahu ialah 5.6 gram KOH adalah bersamaan dengan 0.1 mol KOH. Kan, kita sudah tukar. Dapat bilangan mol, barulah kita boleh gunakan dalam formula di atas ini. Sebab sudah dapat dia punya mol. So, untuk mencari berapa banyak isi padu air yang kita letak, yang itu this one, masukkan nilai-nilai dalam formula yang tulis di atas. Okey, so kepekatan. Cikgu ulang balik dia punya rumus. Kepekatan dalam unit mol desimeter padu sama dengan bilangan mol bahagi dengan isi padu larutan. Okey, dalam unit desimeter padu. Okey, so ini yang kita mau cari ya. Dalam soalan tu, kita mau cari this one. Berapakah isi padu air? Ini yang kita mau cari. Dia tak tahu. Okey, so kepekatan tahu sudah. Dalam soalan dia bagi 0.2 mol desimeter padu. Okey, bilangan mol tahu sudah. Berdasarkan kepada pengiraan tadi, kita dapat 0.1 mol. Isi padu tidak tahu. Ini yang kita mau cari. Okey. So, gunakan kamu punya kemahiran algebra tu. X sama dengan 0.1 mol bahagi 0.2 mol desimeter padu. Okey, ini boleh potong. 0.1. Okey, bahagi 0.2 kita dapat 0.5 desimeter padu. Okey. Tapi tengok soalan. Dalam soalan dia bagi dalam unit sentimeter padu. Tapi kita dapat dalam unit desimeter padu. Jadi kena tukarlah. 0.5 tu tukar pergi desimeter padu. 0.5 desimeter padu untuk tukar pergi sentimeter padu kena kali dengan 1000. Dapatlah 500 sentimeter padu. Okey, so jawapan dia adalah D. Okey, so untuk mendapatkan larutan kalium hidroksida dengan jisim 5.6 gram, okey, kita perlu meletakkan sebanyak 500 cm padu air. Okey, air. Okey, untuk mendapatkan 0.2 mol desimeter padu larutan kalium hidroksida, kan, iaitu sebanyak 5.6 gram itu, kita perlu campurkan kepada 500 cm padu air. So, cikgu harap kamu boleh faham penerangan ringkas ini. Kalau tidak faham, boleh ulang balik video yang cikgu rakam ni lah. Okey, sekian. Terima kasih.